Okay, Assalamualaikum Kak. Okay, since Kakak dah jadi ahli Syuangho kan, so saya nak explain lah dekat Kakak apa benefitnya kalau jadi member Syuangho ni. First saya nak cakap pasal company. Okay, kita punya company ni nama dia Syuangho. Dia first Syuangho ni dia dekat Taiwan. Okay, so HQ dia dekat Taiwan. Dia ditubuhkan pada tahun 87 dekat Taiwan. Setahun lepas tu dia pergi ke Malaysia. So 88 kita dah ada company dekat Malaysia. So dah lebih 30 tahun lah sebenarnya Syuangho ni dekat Malaysia. Okay, and kalau akak tengok dekat sini dia punya logo Syuangho tu, okay, dia ada dua jenis burung ni. Ada dua ekor burung. Okay, dua ekor burung ni kau perasan kan, satu merah, satu putih. Dua ekor burung ni dia pandang ke satu arah yang sama tau. Dia simboliknya sebab Syuangho ni dia memang sangat menggalakkan suami isteri untuk buat bisnes lah sama-sama. So kira dua ekor burung ni maksudnya suami isteri lah. So dia bersama-sama buat bisnes menuju ke macam satu dream yang sama lah macam tu. Okay, itu sebab masa kan saya nak registerkan akak tu, saya minta sekali Abang Syaril punya details kan. So apa-apa pun nanti let's say macam kalau akak layak dapat trip ke apa, nanti pasangan pun akan dapat ikut sekali sama-sama walaupun pasangan tak buat bisnes. Dia memang akan together lah. Keistimewaan perniagaan Syuangho, satu, dia tak perlu modal yang besar. Okay, tak ada risiko pun sebabnya modal hanyalah RM15 kan. Perniagaan yang kekal. Okay, contohnya kalau let's say akak dah buat bisnes, akak punya network dah maju, okay, dah berkembang. Lepas tu bila kita dah tua lah misalnya kan, kita dah meninggal dunia, apa jadi dengan kita punya network tu? Boleh diwarisi. Maksudnya kita boleh namakanlah siapa, contohnya anak kita ke siapalah kan, untuk take over kita punya bisnes tu. Dan ia tidaklah macam kalau let's say kita kasih anak take over kita punya bisnes kan, so anak tak perlu nak maintain PV ke, nak buat sales ke, tak perlu. Selagi kita punya network tu dia berkembang, selagi dia berjalan, anak akan dapat je kita punya income tu. So dia bonus tu kekal lah kepada waris-waris juga. Okay, so dia adalah pasaran antarabangsa. Contohnya macam sekarang ni kita dekat Malaysia kan, tapi kalau akak ada kawan dekat Brunei, dekat Singapura, Indon ke mana-mana lah kan, kita boleh sponsor mereka juga. Sponsor ni maksudnya jadikan mereka ahli lah bawah kita, pun boleh. So perniagaan Syuangho ni dia bukanlah hanya dibuat di Malaysia, okay, bukannya lokal sahaja, tapi ia boleh menjadi satu perniagaan yang global. So inilah kita punya Syuangho ni, dia punya main produk ialah Lingzi. Inilah dia Lingzi tu kan. Okay, Lingzi ni dia adalah warisan zaman purba. Okay, dia sejenis cendawan sebenarnya. Dan cendawan ni dia bersifat boleh merawat badan kita. Tu special lah Lingzi ni. Okay, so this is our main product dekat Syuangho. So Lingzi ni dulu kan dia sangat-sangat berharga. Dia dah digunakan sejak zaman Maharaja Cina lagi tau. So zaman-zaman dulu Maharaja je yang boleh makan tau. Macam golongan royalty je yang boleh makan Lingzi ni. And mereka makan masa tu untuk kekal awet muda. So diorang memang nak sihat sentiasa lah kiranya. Okay, so memang daripada dulu lagi Lingzi ni memang dah dikenali sebagai satu herba yang sangat-sangat bagus untuk menjaga kesihatan badan lah. And after beberapa tahun tu, saintis pun try to buat kajian tentang Lingzi kan. Selepas kajian tu dibuat, memang dia find out macam memang banyak kebaikan Lingzi ni. Tapi ada satu je masalah Lingzi ni, dia terlalu pahit. Dia sangat-sangat pahit. Mungkin akak rasa kopi tu dia tak rasa pahit sangat sebab dalam kopi tu dia ada sikit je, about 5% Lingzi dalam kopi CEO tu. Kalau kita try yang Lingzi yang kapsul tu 100% Lingzi yang memang tak campur apa-apa, memang sangat pahit rasa dia. So yelah, manusia kan
tak suka kan rasa pahit-pahit ni kan. So saintis try nak cari apa benda yang pahit sangat kat dalam linzi ni. Bila dia kaji, dia jumpalah triterpenes ni. So sebenarnya triterpenes ni yang kasih pahit dekat linzi tu. Tapi dan rupa-rupanya juga triterpenes ni lah yang buatkan linzi tu special. So nak tak nak saintis tak boleh nak buang komponen triterpenes ni kat dalam linzi. So dia memang terpaksa ada je lah dalam linzi tu. Okay. So apa yang special dengan triterpenes ni, satu, dia dapat melaraskan daya imuniti. Okay, kita tahu kita punya immunity, sistem imun ni dia berfungsi untuk jaga badan kita daripada diserang penyakit, diserang virus. Kalau kita ada contohnya sel kanser ke, sel yang dah tak sihat, dia akan try to repair. Kita punya sistem imun ni memang sangat penting lah untuk menjaga kita punya kesihatan badan. Okay, dan ada orang yang dia punya sistem imun dia terlalu rendah. Maksudnya kalau let's say dia pergi jumpa orang kan, orang tu demam, lepas tu sehari lepas tu dia pun demam. Maksudnya dia punya sistem imun tu lemah lah. Ataupun orang yang ada masalah kanser pun dia punya sistem imun pun lemah. Okay. Tapi ada juga orang yang dia punya sistem imun tu terlalu aktif. Sel imun dia terlalu aktif. Terlalu aktif sampai dia tak kenal tau. Sel imun tu tak kenal ni sel badan ke ataupun musuh ke, dia tak kenal. Jadi dia akan tembak je semua, dia serang je semua sel-sel yang ada dekat badan kita. Orang-orang yang ada sel imun yang terlalu aktif ni, kita panggil dia autoimmune disorder. Contoh-contoh autoimmune disorder macam SLE, orang yang ada asma, ada resdung, orang yang ada psoriasis, yang masalah kulit. Itu adalah antara orang-orang yang dia punya sistem imun tu terlalu aktif. Okay, so triterpenes ni dia dapat laraskan daya imuniti. Maksudnya kalau kita punya daya imuniti tu terlalu rendah, okay, imun kita rendah, dia akan laraskan kepada normal. Tapi kalau terlalu aktif, tinggi sangat, dia akan turunkan kepada paras yang normal. Supaya kita punya sistem imun tu dapat berfungsi dengan baik, dengan optimum lah. Yang kedua pula, okay, dia dapat mengurangkan kolesterol dan mempergiatkan perlarutan trombus. Okay, so yang ni akak tengok ni gambar raja kita punya saluran darah, keratan rentas saluran darah kita. Okay, sepatutnya dalam ni dia kena merah je tau. Macam darah lah kan, darah kita merah kan, sepatutnya ni darah dalam ni merah je. Tetapi kita tak boleh nak elak, kita punya pemakanan sekarang ni memang banyak benda-benda yang berlemak, benda yang kolesterol, ataupun ada banyak gula kan. Kita punya pemakanan, lama-lama kalau kita tak control kita punya pemakanan tu, lemak-lemak dan kolesterol ni kan, dia akan melekat dekat kita punya saluran dinding darah kita. Dinding saluran darah tu lah. Okay, macam ni. Ni lemak-lemak ni, kolesterol ni, dia akan melekat pada kita punya dinding saluran darah. Sepatutnya darah kita ni kan dia boleh jalan laju je kan, tapi bila dah ada lemak-lemak kolesterol ni jadi sempit. Laluan dia jadi sempit. Ini yang buat tekanan darah tinggi tu. Okay, high blood pressure dekat sini, sebab darah laluan dia dah jadi sempit. Okay, dan bila laluan jadi sempit, dia akan bawa sikit-sikit. Lama-lama kan dia terbawa lemak ni sikit, kolesterol ni sikit. Benda-benda tu akan buat macam kita punya darah jadi pekat. Okay, jadi pekat, dan ada thrombus. Dia lama-lama dia akan jadi thrombus ni, macam blood clot macam tu. Okay, thrombus ni nampak je macam kecil kan. Okay, tapi kalau contohnya darah ni dia bawa thrombus ni pergi ke jari-jari kita misalnya kan, lepas tu kita rasa kebas jari. Atau contohnya dia lalu dekat kaki, so kita rasa kebas kaki. Tapi kalau thrombus tu pergi kat jantung, kita dah kena serangan jantung. Kalau dia lalu dekat kita punya saraf pangkal otak, kita akan jadi stroke. Kalau dia dekat otak, memang kita dah gone lah. Okay, so benda kecil je tapi dia memang beri kesan yang betul-betul teruk pada badan kita. Apa yang triterpenes ni boleh buat?
dia dapat kurangkan kolesterol ni. Okey, kolesterol ke lemak ke dia boleh kurangkan dalam darah kita, dan dia dapat larutkan thrombus ni supaya darah kita ni boleh mengalir lancar ke seluruh badan. Okey, sebab darah memang perlu jalan ke seluruh badan sebab organ-organ kita perlukan darah tu lah. Okey, darah ni dia bawa 3 benda. Kita ingat NOW. Nutrient, oksigen dengan water. NOW So, kita punya setiap sel dalam badan kita ni perlukan benda-benda yang darah bawa tau, NOW ni. Kalau tak ada, dia memang akan jadi rosak, akan jadi sakit. Okey. So, perlu untuk kita pastikan yang darah kita ni boleh sampai hujung-hujung jari kita, hujung rambut, hujung kaki. Kita nak semua sel dalam badan kita dapat, darah tu dapat jalan masuk dalam kita punya sel. Lepas tu bila dah clear lemak ni, dah clear kolesterol, thrombus pun dah tak ada, so kita punya pengaliran darah tu jadi lebih baik lah. Okey. Okey, saya termis ni, memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. Okey, kita punya pembuluh darah ni dia kena kenyal tau. Kalau dia keras, okey, darah tu susah nak lalu dekat kita punya badan. Dia tak boleh keras, so dia kena kenyal kat sini, dia punya dinding darah tu. Okey. Selain tu, tritipins ni dia dapat mempergiatkan fungsi penyahtoksinan hati dan limpa. Maksudnya dia dapat detox kita punya hati dan limpa. Okey, hati ni, okey, our liver fungsinya ada banyak lah. Okey, hati ada banyak sangat fungsi, tapi salah satunya sebagai filter badan kita. So anything yang masuk dalam badan kita, dia akan filter dulu dekat hati. Contohnya macam benda yang kita makan, benda yang kita hidu, semua akan filter dekat hati lah. So penting untuk filter kita tu sangat bersih lah. Okey, kalau dah terlalu banyak toksin kat dalam kita punya filter, nanti darah yang mengalir ke seluruh badan kita akan bawa toksin-toksin tu sekali. So kita tak nak benda tu lah. Jadi tritipins ni dia dapat detox kita punya hati tu. Dia dapat cuci kita punya filter tu. Macam dekat filter dekat rumah kita kan, kita kena tukar sentiasa kan. Lama-lama dia berkeladak. Jadi sama juga dengan kita punya hati. So kita kena bersihkan hati kita tu. Okey. Salah satu cara kita nak tahu yang hati kita dah mula terbeban, okey, mula bermasalah, adalah bila kita ada alergi. Tak kisahlah alergik dengan makanan seafood ke, kita alergik dengan ubat ke, alergik dengan bulu kucing ke, alergik dengan abuk ke, apa-apa jenis alergi lah kan. Itu dah menunjukkan yang hati kita ni dah start bermasalah. Okey. So tu sebabnya kalau bila tritipins ni dah dapat bersihkan hati, dia dapat memperbaikilah alahan yang kita ada selama ni. So ini adalah tritipins, salah satu komponen yang ada kat dalam linzi. So ini adalah antara benda-benda yang linzi boleh buat lah. Okey, yang kedua, polisakarida. Kandungan yang kedua ialah polisakarida mikromolekul. Polisakarida ni dia boleh menguatkan imuniti. Okey, macam tadi tritipins dia laraskan imuniti, polisakarida dia kuatkan imuniti. Dia dapat mempergiatkan pertumbuhan sel hati. Okey, tritipins dia dapat bersihkan hati kita. Polisakarida dia dapat hasilkan sel-sel yang baru untuk hati kita supaya hati kita merah balik. Menghapuskan radikal bebas. Okey, kita tahu radikal bebas ni dia adalah molekul yang dia bebas tau. Dia ada free radical macam tu kan. So dia akan curi. Dia sebab dia free kan, dia akan curi satu oksigen dalam badan kita. Dia nak curi supaya dia jadi complete. Macam tu lah maksudnya. Okay. So biasanya orang kaitkan radikal bebas ni dengan awet muda. Sebabnya dia memang akan curi kita punya oksigen. Dan dia dapat memperbaiki keadaan badan. Okay. Yang ketiga, dalam linzi juga ada nukleosida linzi. Okay, dia dapat mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Okey, ada orang dia satu jenis penyakit tu yang dipanggil hemofilia. Okey, hemofilia ni maksudnya darah dia terlalu cair. Terlalu cair, kalau
dia luka kan, lambat sangat nak kering luka tu. Contohnya orang kering 2-3 hari dah kering, tapi dia 2-3 minggu baru nak kering. Saya pernah ada seorang ni, dia cerita kan, dia memang ada masalah hemofilia yang teruk. Dia nak ambil darah masa tu kan, doktor nak ambil darah dia, nurse cucuk je terus memancut tau darah dia, memancut, terlalu cair sangat. Itu pun bahaya jugalah. So Nicotinamide Lindsay ni dia dapat kawal pelekatan papan darah tu. Yang keempat, dia ada protein LZ8. Ni melaraskan kita punya daya immunity. Dan Lindsay pun ada kandungan yang lain, contohnya vitamin, mineral dan lain-lain. So ini adalah antara perkara yang Lindsay boleh buat dengan adanya kandungan yang dekat dalam Lindsay ni lah. Dan dekat Xuanghou kita ada 3 jenis Lindsay. Satu ialah Jia He Lindsay. Ni adalah the first Lindsay yang Xuanghou keluarkan. The second one is Yunken Ganoderma. Ni Ganoderma Yunken, second one. Yang terbaru kita ada Yunken Ganoderma 2. Maksudnya dia upgrade daripada Yunken Ganoderma ni. Yang specialnya, Yunken Ganoderma ni, yang the second Lindsay yang Xuanghou produce, dia mendapat sijil akreditasi daripada Kementerian Kesihatan Taiwan. Bukan daripada Xuanghou, daripada Kementerian Kesihatan mereka, yang mengatakan ia dapat melaraskan sistem imun, yang ni A ni, dan dia dapat memberi kesihatan, meningkatkan kesihatan hati. Untuk hati ni, dia memang ada buat ujian ke atas hati tikus. Mula dia check hati tikus tu, dia memang cantik je, colour merah, and then dia inject dengan carbon tetrachloride ni. Carbon tetrachloride ni dia macam cancerous lah. Dia inject jadi hitam, sel hati dia jadi hitam. Lepas tu dia inject tikus tu dengan high dose Lindsay, Yunken Ganoderma, and boleh jadi merah balik dia punya hati tu. So kita dapat this 2 accreditation lah daripada Kementerian Kesihatan Taiwan untuk kita punya Yunken Ganoderma. Dan Yunken Ganoderma ni yang Lindsay yang digunakan dalam kita punya kopi CO. So ini adalah gambar rajah kesihatan fizikal. Kalau tengok dekat sini kan, kita punya sistem, actually dalam badan kita ada beberapa sistem, dan sistem ni perlu berfungsi dengan sempurna, dengan baik, supaya badan kita sihat. Jika kita ada salah satu daripada sistem ni bermasalah, dan kalau kita tak merawatnya, lama-lama sistem-sistem yang lain pun akan bermasalah juga. So kita kena pastikan semua sistem dalam badan kita berfungsi dengan baik supaya kita boleh kekal sihat. So akak dah start minum kopi kan. So dalam kopi tu ada Lindsay. Tanda-tanda awal yang biasa selepas Lindsay, satu, dapat memperbaiki simptom-simptom subjektif. Contohnya orang tu kalau dia susah nak membuang air besar, contohnya kan, bila dia minum kopi tu ataupun dia ambil Lindsay, dia rasa dia dah senang membuang. Hari-hari dia boleh membuang dengan senang. Selera makan dia jadi cantik. Keadaan tidur dia senang nak tidur, perkumuhan dia jadi lancar, dia rasa macam cergas, rasa bertenaga. Dan dia akan dapat krisis penyembuhan. So apa krisis penyembuhan ni? Krisis penyembuhan ni ia adalah reaksi yang positif. Masa tu bila kita dapat krisis penyembuhan ni, maksudnya badan kita tengah detox. Badan kita tengah buang toksin, benda-benda yang tak elok dalam badan tu dia tengah buang. So macam ni kita nak tahu kita tengah dapat krisis penyembuhan? Satu, simptom-simptom yang asal tu agak serius. Dia makin teruk pula jadinya. Kita jadi kurang berselera nak makan, lepas tu susah nak tidur, walaupun badan dah penat ni, dah ngantuk dah, tapi tak boleh nak tidur. Kita jadi sembelit ataupun cerit-berit, kita rasa mengantuk sangat, dan lain-lain lah, dahaga ke, kembung perut ke,
urtikaria ni gatal-gatal kulit, okey, dan lain-lain. Okey, so krisis penyembuhan ni dia bergantung kepada keadaan badan kita macam mana, okey, kita punya lifestyle macam mana, semua bergantung pada individu tu lah. Dia tak semua orang akan dapat semua benda ni. Tengok macam mana orang tu punya badan. Okay. Dan krisis penyembuhan ni dia hanyalah sementara sahaja. So tak perlu nak bimbang. In fact, kita kena welcome this krisis penyembuhan. Sebab kita nak Lingzi tu buat kerja dalam badan kita. Kita nak makan Lingzi untuk dapatkan benefit. Benefit Lingzi tu kan. So bila Lingzi ni satu, dia kena buang toksin dulu. Kita makan, dia kena buang semua toksin dalam badan. Lepas tu barulah bila dah toksin dah tak ada, sel-sel yang dah rosak tu dah tak ada, barulah ada ruang untuk sel-sel yang baru untuk tumbuh, supaya badan kita jadi lebih sihat, badan kita jadi lebih segar, lebih muda lah, macam tu. So ini adalah produk-produk Xuanhu. Okay, Xuanhu bukannya ada jual kopi saja, dia ada juga macam macam saya cakap tadi, kapsul kan. Dia juga ada dalam bentuk kapsul. Yang ni Jiahu Lingzi, yang the first Lingzi yang Xuanhu keluarkan. Okay. Yang kedua ialah Yunken Ganoderma. Okay, yang ni Yunken Ganoderma ada dalam bentuk kapsul juga. Dan yang upgrade-nya lagi ialah Yunken Ganoderma 2. Yang ni. Dan kita ada juga kopi yang ada gula dan tak ada gula. Okay, yang ni dia ada Yunken Ganoderma dalamnya. Dan kita juga ada teh. Okay, dalam teh pun ada Yunken Ganoderma. Okay, selain tu kita ada fiber. Fiber ni bagus untuk yang bermasalah, ada masalah perut lah. Okay, yang masalah yang berkaitan dengan perut. Sebenarnya kalau masalah yang berkaitan dengan perut tu, kita saja ambil fiber, lactoberry dengan soya protein. Ni memang combo lah, kita panggil set perut. Memang best sangat. Dan ada pollen. Okay, pollen ni dia memang kita panggil dia complete food. Okay, dia adalah makanan yang paling baik selepas susu ibu sebenarnya. Dan kita punya pollen ialah daripada bee pollen, pollen yang dibawa oleh lebah. Okay, bukannya pollen yang terbang-terbang tu. So dia very high quality pollen lah. Dan kita ada juga seasoning, ada Vitaking yang ni untuk ni collagen drink lah, untuk apa, untuk sendi-sendi. Ada untuk kalsium juga. Kalau orang pregnant memang bagus ambil Vitaking dengan kalsium ni. Dan untuk mata, ni produk-produk kesihatan yang kita ada. Okay, selain tu Xuanhu juga ada keluarkan personal care, shampoo, sabun, dan ubat gigi. Ni very best. Bau dia pun sangat sedap. Dan dia semuanya berasaskan tumbuh-tumbuhan. So dia tak ada macam bahan-bahan kimia yang merosakkan badan, tak ada. And semua produk ni kan dia very good untuk orang yang especially ada masalah kulit sensitif, eczema ke, alergi ke. Memang bagus sangat ambil all these products, sebab dia punya bahan-bahan tu banyak yang mengandungi bahan yang boleh merawat kulit, kesihatan kulit. And then we also have skincare. Kita punya skincare nama dia Aquasense. Ni actually gambar yang lama. Sekarang ni dia punya product packaging dah tukar lah. Okay, we have untuk Aquasense, untuk skincare ada 7 produk. Dan kita ada juga all purpose cleaner. Yang ni kalau macam nak basuh baju, basuh pinggan, nak mop lantai, pakai yang ni. Dan liquid detergent, yang ni nak basuh baju lah. Dan dia adalah bioenzyme. Maksudnya dia very safe. And dia boleh menguraikan kekotoran tu. And of course dia tak ada bahan-bahan kimia yang merosakkan kita punya kulit, yang merosakkan kita punya environment juga. So ini adalah marketing plan dalam Xuanhu. Okay, let's say kalau akak nak buat business dalam Xuanhu, these are the bonus yang kita boleh dapat lah. Okay, saya explain sikit. The first thing is kita dapat keuntungan runcit. Okay, contohnya kalau macam kopi, harga runcit ialah RM46. Okay, harga ahli ialah RM40. Jadi kita dapat untung RM6 lah dekat situ kalau kita jual dekat pada yang bukan ahli. Okay, itu keuntungan runcit. Ini standard lah, semua orang tahu kot. Okay, yang kedua ialah bonus prestasi. Bonus prestasi ni dia mengikut kita punya nilai mata PV.
Setiap produk Chuang Ho dia ada PV dia. Contohnya kalau macam kopi tu dia ada 26 PV. Okay. So untuk seorang ahli tu layak mendapat bonus daripada Chuang Ho, dia kena at least 1 bulan tu dia kena dapat 400 PV. So kalau 400 PV tu dia punya pengiraan dia macam ni lah. So kalau at least dia dapat 400 sebulan, so dia darab 4%. Maksudnya bonus dia ialah RM16 pada bulan tu. Kalau macam 800 dia punya PV, dia akan dapat 8%. Ni RM64. Okay. Kalau macam 3,200 ni dalam 500 lebih, sampailah 13,000 ni dia dalam 1,000 ke 3,000 macam tu. Dia punya bonus yang dia akan dapat. So kalau biasanya dalam perniagaan Chuang Ho, kita akan benchmark dekat sini lah. Satu dekat 3,200 ni, ni kita panggil achiever. Dan satu lagi kat sini, kalau kita dapat 13K ni selama 2 bulan berturut-turut, kita di macam naik pangkat lah. Kita panggil vice manager. Kalau kita dapat jadi vice manager, kita dapat seminar kepimpinan. Kita duduk 2 hari 1 malam lah dekat satu hotel dekat dalam negara. Dan satu lagi kita dapat overseas trip. Okay, seminar luar negeri, overseas trip untuk vice manager Cemerlang. Kalau macam marketing plan ni kan, mungkin saya lebih suka nak terangkan pasal kopi lah, yang projek kopi 111 tu kan. Yang tu mungkin dia lebih mudah sikit untuk di apply dan kalau akak betul-betul nak buat bisnes kan, tu macam quite senang untuk ikut dia punya marketing plan. Jadi selain daripada keuntungan runcit dengan bonus prestasi, dia ada juga bonus kepimpinan. Okay, so kalau macam diamond tu, ni benefit untuk diamond lah. Okay, diamond dia dapat overseas trip, and then dia dapat kereta, and dapat bonus tahunan 5 angka. So penyertaan dia sangat mudah. Kalau di Malaysia, sekurang-kurangnya 18 tahun ke atas kita dah boleh sponsor. So siapa-siapa yang 18 tahun ke atas dah boleh layak jadi ahli. Okay, dan of course lah kena ada seorang distributor yang macam saya kan, saya distributor, so akak join bawah, saya letak akak bawah Mama sebenarnya. So kena ada ahli baru tu kena diregisterkan bawah seorang ahli lah. Okay, ni actually slide lama. Okay, dulu masa awal-awal Chuang Ho dekat Malaysia, harga dia ialah RM60 yuran. Lepas tu dia dah turunkan kepada RM35. Lepas tu dia turunkan lagi RM26. Lepas tu this year start yang paling murah lah, RM15. Dia punya yuran. So makin lama makin murah dia punya bayaran penyertaan yuran ahli tu. Dan simple je, kalau kita dah jadi ahli tu, satu je syarat dia, kita jangan potong harga. Contohnya macam kopi tu kan, kalau kita jual dengan orang yang bukan ahli, kita kena jual RM46 lah. Kita tak boleh simpi buang harga, tak boleh. Sebab kita nak jaga juga orang lain punya orang lain pun nak menjual juga kan. So itu sajalah saya nak explain dekat akak tentang apa Lindsay ni, apa benefit Lindsay, apa benefit kalau kita sentiasa amalkan Lindsay lah. Okay, so kalau akak sudi boleh follow saya punya social media, Instagram kopi.cintahati. Kalau Facebook saya ada 2. Satu yang macam more to health info, okay, like to Berry Lindsay ni. Dan satu lagi more to business, iaitu Kopi Cinta Hati. Dan saya ada juga website kopicintahati.press.com. Kalau akak ada apa-apa soalan, boleh tanya saya later. InsyaAllah kalau akak berminat nak buat bisnes, nanti saya akan prepare satu lagi presentation untuk projek kopi tu. Projek kopi tu dia macam lagi simple. Dia just hanya kita beli satu kotak kopi, and then kita share dengan seorang kawan setiap bulan. Dan kita lakukan benda yang sama setiap bulan. Selepas 1 tahun, kita punya income boleh dapat 12,280. Itu nantilah saya explain next time. Okay, bye.